Selamat sejahtera. Hari ini kita sambung untuk bab 4 vektor lessons 4. Ya, dalam pelajaran hari ini kita akan belajar tentang 4.3.4 menentukan hasil tambah antara vektor. So, contoh diberi, vektor A adalah 2 dan negatif 3 dan B adalah negatif 5, 2. Cari vektor A tambah B. Okey, so selesaikan bahagian A, kita dapat vektor A tambah B. Kita tuliskan dalam bentuk vektor lajur, ya, ataupun dalam bentuk matriks yang kamu dah belajar dalam matematik. So 2 tambah negatif 5, kita dapat negatif 3. Negatif 3 tambah 2, kita dapat negatif 1. So jawapan vektor A tambah B, kita dapat negatif 3, negatif 1. Sekiranya soalan diberi bentuk dalam vektor unit, U sama dengan 6I tolak J, dan V sama dengan negatif 3I tolak 4J, dan W sama dengan negatif I tolak J. Cari vektor U tambah V tambah W. So kita buat cara yang sama juga. Kita susunkan semua vektor U kita, 6I tolak J, tambah vektor V kita negatif 3I tolak 4J, dan vektor W kita negatif I tolak J. Kemudian kita susunkan ikut vektor unit dia, I. Kita susunkan I dulu. So kita ada 6I tolak 3I tolak I. So jawapan dia 2I. Dan untuk J, kita ada negatif 1J tolak 4J tolak 1J. So kita ada negatif 6J. Okay, so vektor bagi U tambah V tambah W, kita dapat 2I tolak 6J. Okay. Contoh kedua, kita menentukan hasil tolak antara vektor. Kalau hasil tolak sama saja, kita buat operasi tolak ke atas vektor. Sekiranya A sama dengan 3, negatif 1, B negatif 4, 0. So, kita tolakkan, kita susunkan dia vektor lajur 3, negatif 1, tolak untuk vektor negatif 4 dan 0. Dan tolak seperti kamu gunakan matriks, seperti apa yang kamu dah belajar dalam matriks. Tolak X tolak X, 3 tolak 4, kita dapat 7. Dan Y tolak Y, negatif 1 tolak 0, dapat negatif 1. So, ini jawapan akhirnya 7, negatif 1. Kalau nak vektor C tolak A, ambil vektor C, susul vektor C, tolak dengan vektor A. Okey, susun dan jalankan operasi, kita dapatkan 2, 3. Ya, so itu cara dia tulis jawapan dalam vektor lajur. Sekiranya kita ada hasil darab vektor dengan satu skala. So contohnya kita ada U adalah 7I tolak 10J. Cari vektor bagi setiap yang berikut. Kita nampak di sini vektor U didarabkan dengan satu skala 2. So apa kita buat? Kita buat macam algebra, algebra di mana 2 terletak di luar. Vektor U itu kita tulis dalam 7I tolak 10J. Dan kita darabkan, kembangkan seperti algebra. 2 darab 7 dapat 14I, dan 2 darab negatif 10J, kita dapat negatif 20J. Hanya sekarang bezanya, ingat I dan J itu ini bukan pemboleh ubah, dia adalah vektor unit. Jadi kamu kena lukis ataupun tulis simbol vektor di bawah I dan J. Untuk soalan B, di mana didarab dengan negatif 4, ya, skala negatif 4 untuk vektor U sama sahaja, kita darabkan dengan negatif 4 dalam kurungan vektor U ditulis dan kita kembangkan, kita akan dapat jawapan negatif 28I tambah 40J. So mari kita lihat 4.3.7 di mana kita ada operasi gabungan ke atas vektor. Operasi gabungan maksudnya kita ada darab, kita ada tambah dan tolak dalam sesuatu operasi. Contohnya diberi P sama dengan 2I tolak J dan Q adalah I tambah 4J. R sama dengan I tolak J. Jika S sama dengan 3P tolak 2Q tambah R, ungkapkan dalam bentuk XI tambah YJ. So apa kita nak buat ialah dah diberikan S ini adalah 3P. So vektor P kita gantikan vektor P ni dengan 2I tolak J. Lepas tu kita gantikan Q dengan I tambah 4J. Dan kita gantikan R itu dengan I tolak J. Kita buat seperti algebra, ya, pemboleh ubah X, Y, Z itu. So kita buat seperti itu. Kita kembangkan, ni dapat 6I tolak 3J. Yang ni kita kembangkan, kita dapat negatif 2I
tolak 8J. Dan ini kekal I tolak J. Kemudian kita kumpulkan susun yang sejenis, iaitu I kita campurkan ataupun kita tolakkan dengan skala dia 6 tolak 2 tambah 1. Jadi jawapan dia 5I, dan kemudian kita negatif 3J, negatif 8J dengan negatif J, kita dapat negatif 12J. So ni jawapan bagi S adalah 5I tolak 12J. Bagi B pula, kita nak cari vektor unit dalam arah S. Masih ingat macam mana nak cari vektor unit dalam arah S? Iaitu kita mula-mula cari magnitude bagi vektor S dulu. Kalau nak cari magnitude bagi vektor S atau vektor sesuatu vektor, kita guna teorem Pythagoras. Cara teorem Pythagoras untuk mencari nilai magnitude dia. So kita gunakan punca kuasa 2, X dia adalah 5, 5 kuasa 2 tambah Y dia adalah negatif 12, so negatif 12 kuasa 2, kita kerja permudahkan, kita dapat 13. So kemudian nak dapatkan vektor unit dalam arah S, ada anak panah di atas, kita dapat ambil vektor itu sendiri bahagi dengan magnitudenya 13. So kita pecahkan, kita dapat 13I tolak 12/13J. Baiklah, mari kita tengok soalan untuk menyelesaikan masalah vektor. Contoh di sini diberi OA adalah negatif I tambah 6J. So O ke A adalah negatif I tambah 6J. O ke B adalah 8I tambah 3J. Dan AB ini dipanjangkan ke C dengan skala ataupun dengan nisbah di antara AB, nisbah BC adalah 3/1. So nyatakan setiap yang berikut dalam sebutan I dan J, iaitu vektor AB, vektor AC dan vektor OC. So mari kita tengok penyelesaian dia. Okey, diberi ni OA, so kita labelkan dia OA dan OB. Okey, sekarang kita nak soalan pertama, kita nak cari AB kan. So vektor A ke B. Vektor A ke B maksudnya vektornya mesti dari A ke O campur O ke B, sebab dia mesti ikut urutannya. So A ke O tambah O ke B. Tapi kalau kita tengok soalan diberi adalah OA, vektor OA adalah negatif I tambah 6J. Jadi nak dapatkan AO adalah vektor negatif bagi OA. So kita negatifkan vektor dia, kita dapat positif I tolak 6J. Dan OB ni adalah sama, so kita ambil ataupun kita salin yang OB saja yang diberi oleh soalan. So kita permudahkan, kita dapat 9I tolak 3J. Kemudian soalan B, kita nak cari vektor AC. Untuk mencari vektor AC, perhatikan AB ke BC adalah 3/1. Jadi kalau bahagian A ke C, kita ada 4 bahagian. Itu sebabnya AB bahagi dengan AC, kita dapat 3/4. 3 bahagian daripada AC ni 4 bahagian. Okey, boleh? Ya. Lepas itu kita tukarkan, ya, ini nota di sini dalam petak hijau ni, kita tukarkan dia taraf silang, kita dapat 4AB sebenarnya sama dengan 3AC. Itu panjang dia. Dan kalau kita tukarkan dalam unit vektor, kita akan dapat 3AC ni dengan anak panah vektor di atas tunjukkan dia adalah vektor sama dengan 4AB. So daripada sini kita nak cari AC kan. So AC macam mana buat? AC adalah 4/3. 3 ni bawa ke sini, kita dapat 4/3 AB. So AB kita sudah dapat jawapan dia daripada bahagian A, iaitu 9I tolak 3J. Kita gantikan sahaja vektor AB. So kemudian kita darabkan dengan 4/3. Lepas tu kita permudahkan, kembangkan, dan kita akan dapat jawapan AC adalah 12I tolak 4J. Okey, akhir sekali soalan C, kita nak cari vektor OC. Vektor OC ni, vektor OC kita nak OA ke AC, betul? Kita nak mana yang senang lah, OA ke AC. Sebab kita sudah jumpa OA memang ada, kita jumpa AC sudah ada, jadi kita guna yang senang. Kalau nak cari OB ke BC boleh tak? Boleh, tapi kena cari BC tu apalah, sebab
soalan tidak diminta cari PC tadi kan. So kamu kena buat satu langkah tambahan untuk cari PC. So kita akan guna cara di mana OC sama dengan OA campur AC. OA di sini kita dapat adalah negatif I tambah 6J. AC kita dapat dari bahagian B, 12I tolak 4J. Dan kita selesaikan, kita dapat 11I tambah 2J untuk vektor OC. Baiklah semua, kita sudah tamat untuk bab keempat vektor. Terima kasih dan selamat belajar.